Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. InsyaAllah kita pada malam ini kita akan teruskan bacaan kita di dalam kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat pada tahun 600 Hijrah, dan kita masih lagi di dalam bab yang kelima tentang mandi janabah ataupun mandi junub. Dan pada malam ini kita akan teruskan dengan membaca hadis yang ke-34. Hadis yang ke-34 di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Kita lihat hadis yang ke-34. Hadis kita bacakan bahasa Arabnya. An Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. Daripada hadis Maimunah binti Al-Harith, isteri Nabi SAW, dia mengatakan, aku meletakkan air untuk betulkan sikit terjemahannya, mandi janabah tu pindahkan selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca, aku meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah. Ya, supaya lagi jelas. Aku meletakkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi janabah atau mandi junub. Baginda lantas menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Baginda lalu membasuh kemaluannya. Baginda menepukkan tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Baginda lantas berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengannya. Baginda kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuh yang lainnya. Baginda lalu, dikata menjauh, perkataan menjauh tu kita tukar, ya, ganti, ya, panjang sikit. Baginda lalu berganjak daripada tempatnya. Tambah tu, ya. Menjauh tu ganti dengan berganjak daripada tempatnya. Baginda lalu berganjak daripada tempatnya dan mencuci kedua kakinya. Maimunah berkata, aku lantas mendatangi baginda dengan membawa kain, akan tetapi baginda tidak menghendakinya. Baginda kemudian mengusap air dengan kedua tangannya. Seterusnya hadis yang ke-35.
An Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub. Abdullah bin Umar menuturkan bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami diperbolehkan tidur dalam keadaan junub? Baginda menjawab, boleh jika dia sudah berwudu, maka ataupun jika dia berwudu, ya, tak payahlah sudah kan, boleh jika dia berwudu, ya, bolehlah duduk boleh, ya. Boleh jika dia sudah berwudu, maka dia boleh tidur meskipun dalam keadaan junub, ya. Hadis yang ke-36, an Ummi Salamah radhiyallahu anha زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Na'am idza hiya ra'atil ma'. Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa Ummu Sulaim, isteri Abu Talhah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu. Ini betulkan sikit. Sesungguhnya Allah tidaklah malu daripada kebenaran. Ya. Ya, sesungguhnya Allah tidaklah malu daripada kebenaran. La yastahi minal haq. Min tu maknanya daripada. Ya. Tak payahlah untuk menjelaskan semua ni, tak payah. Ya. Daripada. Sesungguhnya Allah tidaklah malu daripada kebenaran. Apakah seorang wanita itu diwajibkan mandi jika dia bermimpi? Dikata basah tu dia telah spoil, dia merosakkan persoalan apa tu Sulaim ni, ya. Sebab dia tanya mimpi itu sendiri. Apakah seorang wanita itu diwajibkan mandi jika dia bermimpi? Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, jika dia melihat air, memang tu tak payah. Di pakaiannya pun tak payah. Ini penterjemah mengada-adakan sesuatu yang tak ada. Ya, jika dia melihat air. Nampak sebab apa kita kata basah tu merosakkan kisah tu? Ya. Dia bertanya tentang mimpi, bukan tentang air. Sebab kalau dah basah maknanya air lah. Kalau dah ada air tak adalah persoalannya, ya. Tapi dia ditanya tentang mimpi, maka jawab Rasulullah, ya, dia kena mandi kalau dia melihat air, maknanya jika basah lah, ya. Baik, hadis yang ke-37, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku membasuh mani yang masih basah tu pun buang. Ini pun merosakkan juga. Aku membasuh mani yang mengenai pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda keluar, lantas tu buang. Baginda keluar untuk salat, padahal
basahan air masih tampak pada pakaiannya atau masih terlihat pada pakaiannya. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, aku mengerik. Mengerik tadi kata lain. Mengikis, Aku mengikis mani dan kurungan yang sudah kering itu pun tak payah buang. Ini pun merosakkan juga. Dari pakaian Rasulullah, dan baginda dan baginda pakai itu tukar memakainya, dan baginda memakainya untuk salat. Baik, saya ingat cukup lah. Baik, kita lihat hadis yang pertama yang kita baca tadi, hadis yang ke-34. Hadis daripada Maimunah bintil Harith radhiyallahu anha. Dia menceritakan tentang mandi janabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dan Maimunah ini adalah di antara isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yang mana ada yang mengatakan isteri baginda sampai 9 dan ada yang menghitungnya sampai 11, Jadi Maimunah bintul Harith salah satu daripadanya, Baik, kita lihat Maimunah dia mengatakan bahawa dia menyediakan untuk Rasulullah air untuk baginda mandi wajib, mandi junub, dan Rasulullah mendatangi air itu, lalu mengambil air itu dengan tangan kanannya, dan mencurahnya di atas tangan kirinya, lepas tu dia membasuhnya, menggosoknya dengan sebanyak 2 atau 3 kali, membasuh tangan dengan kedua sebelah tangan dengan dengan air sebanyak 2 atau 3 kali. Setelah itu yang pertama. Setelah itu Rasulullah, kita perhatikan supaya kita lepas ni kita dapat perbetulkanlah cara kita nak mandi wajib. Basuh kedua tangan, lepas tu baginda membasuh kemaluan, itu kedua. Lepas tu Rasulullah menepuk tangannya pada tanah ataupun tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Dapat kita fahami tujuan ni adalah untuk mengesat apa-apa yang terlekat pada tangan, setelah dibasuh kemaluan tu, maka Rasulullah lepas tu menepuk pada tanah ataupun dinding, mungkin pada zaman sekarang kita menggunakan sabun dan sebagainya, shampoo dan sebagainya, tujuannya sama, itu yang dimaksudkan daripada perbuatan Rasulullah tu, untuk menghilangkan apa juga kesan yang ada pada tangan. Setelah itu Rasulullah berkumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung, dan tentulah lepas tu dikeluarkan, dan lepas tu Rasulullah membasuh wajahnya dan kedua tangannya, sampailah ke sikulah, seperti mana yang kita sedia maklum. Lepas tu Rasulullah menuangkan air di atas kepalanya, Kita perhatikan antara hadis ni dengan hadis yang sebelum tadi. Ini kisah daripada Maimunah, dan kalau siapa ingatlah, hadis 32 ada menceritakan, ada sedikit sedikit perbezaan lah, Dan kalau kita perhatikan hadis ni dia lebih terperinci lagi lah, baik. Rasulullah mencurahkan air di atas kepalanya, dan setelah itu Rasulullah membasuh seluruh tubuhnya. Yang terakhir adalah Rasulullah setelah membasuh tubuhnya, seluruh tubuhnya, setelah dicurahkan air di atas kepala, lepas tu Rasulullah curahkan air di atas seluruh tubuhnya, lalu Rasulullah berganjak daripada tempat dia tadi. Tadi dia berdiri, lepas tu dah selesai mencurahkan air atas seluruh tubuhnya, Rasulullah berganjak,
Tak kiralah, tak disebutlah ke depan, ke belakang, kiri atau kanan, tak disebut. Yang penting Rasulullah berganjak daripada tempatnya. Lepas tu Rasulullah selesai dengan membasuh kedua kakinya. Ya. Baik, itu adalah cara Rasulullah berwudu. Ya. Dia tak orang kata inilah ini paling terperinci lah, ya, yang dapat kita lihat, ya, yang dijelaskan tentang bagaimana Rasulullah mandi wajib. Maimunah menambahkan lagi satu faedah. Dengan ini mengatakan setelah Rasulullah selesai mandi wajib, ya, dikata aku mendatangi Rasulullah dengan bawa satu kain lap. Tapi Rasulullah enggan menggunakannya. Ya. Sebaliknya baginda sekadar orang kata apa? Mengelap anggota badannya dengan tangan dia sendiri. Ya. Ya, buat macam inilah. Ya. Apa orang kata mengelap dengan tangan je, tak tanpa menggunakan kain. Ya. Baik. Antara apa yang disebutkan dalam hadis Maimunah ni yang tidak ada dalam hadis Aisyah, ya, adalah tentang Rasulullah membasuh kemaluannya. Ya. Atau sebelum tu Rasulullah membasuh ya, adalah tentang Rasulullah, diperincilah tentang Rasulullah menepuk, ya, setelah membasuh kemaluan, ya, menepuk di atas dinding, ya, tentang Rasulullah berkumur-kumur dahulu, nak kata mengambil wuduk dahululah, ya, yang tidak disebutkan oleh Aisyah, ya, dan tentang Rasulullah membasuh anggota wuduknya dulu, ya, dan membiarkan kaki terakhir sekali. Ya, ini adalah di antara perincian-perincian yang disebutkanlah oleh Maimunah yang tidak ada pada hadis Aisyah, ya, yang pada hadis yang ke-32 tu, ya. Sebenarnya secara tidak langsung dapat kita lihat antara hadis Maimunah ini dan juga hadis Aisyah, ya. Apa similarity dia, apa persamaan dia? Yang paling jelas adalah kedua-duanya diriwayatkan oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini kita kena katakan tentang kelebihan yang ada pada riwayat isteri-isteri Rasulullah yang tentu sajalah tidak ada dalam riwayat para sahabat yang lain. Kenapa? Kerana jelas dia menceritakan tentang urusan pribadi, ya, ataupun urusan orang kata apa? Urusan sulit, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya diketahui oleh isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Juga kita boleh tambah lagi faedah. Kalau ada yang bertanya tentang kenapa Rasulullah sampai kahwin lebih daripada 3 atau 4, ya, seperti mana kita sebutkan Rasulullah sehingga kahwin sampai 11. Dan tentu saja seperti mana kita sedia maklum, ini adalah di antara perkara-perkara yang khas buat baginda sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikongsi sama oleh umatnya, ya, yang lain, ya. Rasulullah sehingga kahwin, ya, begitu ramai. Kalau ada yang bertanya tentang apa hikmahnya, kita boleh jawab hal inilah antara hikmahnya untuk mereka, ya, memerhatikan tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah, ibadah-ibadah baginda dan juga amalan-amalannya, ya, yang tentu saja tidak dapat dilihat oleh manusia yang lain, oleh para sahabat yang lain, ya. Kenapa kalau satu isteri saja tak cukup ke? Kita kata ini buktinya. Aisyah menceritakan apa yang dinampak, ya, dan Maimunah menceritakan apa yang dinampak yang tidak ada pada apa yang tidak diceritakan oleh yang satu lagi, ya. Seperti mana tujuan bila kita kata dalam apa juga kebiasaannya dalam urusan contohnya urusan perkahwinan lah misalnya, ataupun urusan jual beli misalnya, ya. Kadang-kadang dia kalau dalam perkahwinan memang diperlukan untuk membawa 2 orang saksi, kan? Syarat kahwin apa? Wali, ya, dengan si lelaki nak kahwin dengan 2 orang saksi. Kenapa 2 orang saksi? Kenapa tak satu sih? Apa hikmahnya? Seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri.
antadhilla ihdahuma al-ukhra, ya, antadhilla ihdahuma fayudhakkiru al-ukhra. Ya, seperti mana yang disebut dalam Al-Quran, bahawa kalau seorang itu terlupa, yang seorang lagi itu boleh membantu. Itu tujuan dua orang saksilah dalam muamalah. Jadi boleh kita kata ini jugalah antara hikmahnya, ya, supaya kalau salah seorang isteri itu terlupa, ya, tersilap dan sebagainya, yang satu lagi itu boleh membantu, ya. Baik, kita lihat di dalam hadis Aisyah, yang hadis yang ke-32, disebutkan di antara apa yang sedikit perbezaan lah. Aisyah, kalau kita lihat dalam hadis yang ke-32, dia kata kemudian, ya, Rasulullah, ya, berwudu seperti wudu untuk salat, ya. Kemudian Rasulullah berwudu seperti wudu untuk salat, ya. Itu dalam hadis riwayat Aisyah. Dalam hadis riwayat Maimunah, dia memperincikan Rasulullah berkumur-kumur, masukkan air, yarhamkallah, Rasulullah masukkan air dalam hidung, Rasulullah basuh muka dan kedua tangan sampai ke siku lah, ya. Lalu Rasulullah membasahkan kepalanya, ya, kemudian seluruh tubuhnya. Lepas tu Rasulullah berganjak dan membasuh kedua kakinya. Dalam hadis Aisyah kata Rasulullah mengambil wuduk, ya. Mafhumnya apa? Dalam hadis Aisyah, ya, mafhumnya Rasulullah mengambil wuduk seperti wuduk untuk salat, dia kata. Persoalan, adakah ini di permulaannya, ya, sebelum Rasulullah basuh kepala? Ini dalam hadis Aisyah, Rasulullah berwuduk, ya, seperti wuduk untuk salat. Lepas tu baru Rasulullah, ya, menyela-nyela rambut dan, ya, membasahkan rambut itulah, ya. Baru Rasulullah membasuh seluruh tubuhnya. Jadi Rasulullah berwuduk dulu, kata Aisyah. Dalam riwayat Aisyah, apakah persoalan? Adakah Rasulullah membasuh kedua kakinya? Dalam riwayat Aisyah, bila Aisyah kata lalu Rasulullah berwuduk seperti wuduk untuk salat, ya, apakah yang dapat kita fahami? Adakah yang dimaksudkan adalah Rasulullah turut membasuh kakinya juga? Ya, zahirnya ya, kan? Bila Aisyah kata Rasulullah mengambil wuduk seperti wuduk untuk salat, tentulah termasuk kaki. Tapi dalam hadis Maimunah dapat kita lihat bahawa Rasulullah melewatkan membasuh kaki sampai di penghujungnya. Selepas dia dah basahkan badan semua, ya, lepas tu baru dibasuh kedua kakinya. Baik, bagaimana kita dapat menghimpunkan, atau yang mana yang kita nak beramal, ya? Adakah di sini ada perbezaan ataupun tidak, ya? Zahirnya kalau kita lihat memang ada perbezaan. Zahirnya dalam hadis Aisyah, kita ambil wuduk komplit, ya, lepas tu baru kita basuh kepala, ya, dan kita basuhkan badan kita semua, ya. Kalau hadis Maimunah lain sikit, ya. Itu satu pendapat lah. Pendapat yang kedua, boleh kita kata antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah ada keumuman dan pengkhususan, ada mutlak dan ada muqayyad, ya. Di mana hadis Aisyah ni umum, lalu Rasulullah membasuh wuduk, mengambil wuduk seperti wuduknya untuk salat, umum, lafaznya umum. Tapi pengkhususannya dapat kita fahami daripada hadis Maimunah, iaitu dia ambil dia ambil wuduk seperti untuk solat kecuali kaki, ha? Seperti mana yang dapat kita fahami daripada hadis Maimunah, ya. Jadi walau bagaimanapun kita kata kesimpulan mana kita nak amalkan, kita kata terpulanglah, ya. Walaupun kalau kita kata hadis Maimunah tu sebenarnya lebih terperinci lagi, ya. Maka kalau siapa yang beramal dengan hadis Maimunah, di situ dia lebih kuat, ya, perbuatan dia, amalan dia lebih kuat, ya. Kerana lafaz hadis Aisyah tu dia umum. Lalu Rasulullah mengambil wuduk seperti wuduknya untuk solat, umum. Tapi Maimunah dia lebih terperinci. Dan seperti mana yang kita sedia maklum, hadis yang terperinci, hadis yang khas didahulukan di atas, ya, hadis yang
umum, ya. Daripada hadis yang ke-34 ni, daripada riwayat Maimunah isteri Rasulullah ni, terdapat satu permasalahan, ya, tentang apakah kita dibolehkan untuk kita lepas mandi wajib untuk kita lap badan kita, ya. Dan boleh juga kita mengambil daripada hadis ni tentang permasalahan yang sama juga. Boleh tak kita lepas wuduk, ini mandi kan, hadis Maimunah tentang mandi, tapi tak menghalang untuk kita menceritakan tentang wuduk juga, ya, kerana seperti mana kita sedia maklum, dalam mandi termasuk wuduk kan, ya. Jadi kalau orang tu berwuduk, boleh tak dia lap anggota badan dia dengan kain lepas dia wuduk ataupun lepas dia mandi? Kerana dapat kita lihat daripada hadis Maimunah, apabila Maimunah datang membawa kepada Rasulullah kain lap, Rasulullah tak nak. Rasulullah tak kata apa-apa, tapi Rasulullah tak nak. Rasulullah tak ambil lah. Rasulullah sekadar lap dengan tangan dia saja, ya. Dalam kita berwuduk pun sama juga, ya. Boleh tak lepas kita wuduk, ya, kita lap, atau kita perlu lepas kita wuduk jangan kita lap, kita biar je basah, ataupun kita lap-lap dengan tangan saja, ya. Dalam masalah ni, ya, tentang mengelap anggota badan ataupun anggota wuduk selepas mandi ataupun wuduk, ya, para ulama mengatakan bahawa dibolehkan untuk mengelap anggota badan ataupun anggota wuduk selepas mandi ataupun wuduk. Dibolehkan untuk mengelapnya dengan kain, ya. Ini kerana asal hukum sesuatu adat, ya, asal hukumnya adalah harus. Ini dalam urusan adat. Menggunakan tuala, tak tuala ni apa urusan apa? Urusan adat, ya, urusan dunia, ya, bukan urusan agama, ya. Nak mengelap anggota tu, ya, hukum asalnya mengelap, ya, mengelap badan ni, ya, adalah urusan dunia, urusan adat, ya. Maka asal hukum urusan dunia ni apa hukumnya? Adalah harus, kecuali ada hadis yang melarang, ya. Jadi di dalam masalah ni tidak ada larangan, ya, yang jelas yang melarang daripada kita mengelap anggota badan kita ataupun anggota wuduk kita selepas kita mandi ataupun wuduk. Tidak ada larangan yang jelas, ya. Adapun hadis Maimunah di hadapan kita, ya, ataupun peristiwa Maimunah memberikan kain kepada Rasulullah, ya, apakah dapat kita fahami daripada perbuatan Rasulullah tak terima kain itu menunjukkan bahawa kain itu adalah satu yang dilarang untuk digunakan, ya. Daripada satu sudut seolah-olah ya, tapi sebenarnya dia tidak jelas, ya. Perbuatan Rasulullah tak menggunakan kain itu tidak jelas menunjukkan bahawa hukumnya makruh, apatah lagi haram. Boleh faham, Bila Rasulullah tak guna kain tuala tu untuk dia nak mengelap badan dia, tak bererti bahawa Rasulullah tak suka atau hukumnya makruh. Tak semestinya. Tak jelas di situ bahawa hukumnya makruh, ya. Bahkan kalau para ulama kata perbuatan Maimunah memberikan kain tu menunjukkan bahawa ini adalah satu yang dibolehkan. Nampak tak? Kerana kalau tak boleh, tak masakan Maimunah akan bagi kain lap. Nampak tak? Bagaimana para ulama melihat sesuatu tu lebih luas lagi. Kerana peristiwa mandi ni bukannya sekali seumur hidup, ya. Ini adalah satu benda yang berulang. Jadi perbuatan Maimunah memberikan kain tu daripada satu sudut yang lain menunjukkan bahawa benda tu satu yang harus dan bukan satu yang makruh, apatah lagi haram. Kerana kalau ia dimakruh atau haram, pastinya Maimunah takkan menghulur kain untuk Rasulullah gunakan, ya. Jadi di situ tak boleh dijadikan sebagai dalil yang jelas, ya, bagi menunjukkan bahawa mengelap anggota badan ataupun wuduk selepas mandi atau wuduk adalah makruh ataupun haram, ya. Tidak boleh, ya, hadis Maimunah ni tidak boleh digunakan sebagai dalil. Maka akhirnya kesimpulannya tidak ada dalil yang melarang. Maka dia kekal pada hukum asalnya, iaitu harus. Jadi lepas ni kalau kita dah habis wuduk ataupun lepas ni kita mandi, saya ingat semua pakat lah, semua mandi, tak ada yang dia tak lap badan,
Tapi mungkin lepas ni sebelum ni dia lap sebab tak tahu. Okay? Tapi insya-Allah hari ni kita lap dengan tahu, dengan yakin. Lagi apa? Lagi benar, ya. Kita lap kerana kita tahu, ya, tahu hukum tu, bahawa hukumnya harus, tak ada masalah, ya, tanpa kita gunakan tanpa was-was. Barakallahu fiik. Baik. Juga daripada hadis ni, ya, dapat kita mengambil faedah tentang tidak diwajibkan dalam kita mandi untuk kita menggosok. Perhatikan, ini satu masalah lah yang sering dibincangkan. Apabila mandi wajib, perlu tak kita menggosok badan kita dengan air tu? Bila kita curah air tu, perlu tak kita kita gosok-gosok badan kita, gosok ketiak semua, ya, gosok-gosok semua kaki, ya? Perlu atau tidak? Wajib tak? Bila kata perlu, maknanya wajib atau tidak? Ya, jawapannya tidak wajib. Ya. Menggosok, menyental, mengganyah, ya, badan, ya, ketika mandi wajib, hukumnya adalah sunat. Ya, berdasarkan lafaz hadis Maimunah. Tidak disebutkan bahawa Rasulullah menggosok badan. Sebaliknya hadis ini disebutkan Rasulullah mencurahkan air, ya, di atas badannya, ya. Jadi kerana itu apabila kita sebut apa tu mandi, ya, hari tu kita ada sebut definisi mandi. Apa tu mandi? Ya. Tapi tak apa, kita mendefinisikannya sekali lagi dengan lebih tepat lagi. Ya. Apa tu mandi? Semua kita tahu mandi, tapi bila kita cerita apa tu mandi, saya ingat ramai yang tak dapat, ya, memperincikannya. Mandi itu definisi dia adalah membasahkan seluruh badan dengan air. Perhatikan perkataan membasahkan. Itu dia maksud dia sangat dalam tu. Membasahkan seluruh badan dengan air, itu mandi. Jadi macam mana sekali pun kita membasahkan seluruh badan kita dengan air, itulah dia mandi, ya. Mandi wajib ke mandi biasa ke, itulah dia mandi, ya. Dibasahkan seluruh badan tu. Maknanya jadi persoalan sama ada kita nak kena gosok atau tidak tak timbul, ya, kerana dia bukan tak termasuk dalam definisi. Asal basah saja dah. Maka di sini timbul boleh kita tambah persoalan lagi. Bagaimana dengan hujung jari? Lebih-lebih lagi hujung jari kaki. Perlu tak kita menyental? Perlu tak kita sental ataupun gosok, ya, atau kita merenggangkan di antaranya? Kita kata selagi kalau dia tak basah, kena dia basah lah. Kalau sehingga kita perlu sental, maknanya wajiblah kita sental. Boleh faham? Ya. Maknanya kalau kita rasa air takkan sampai, ya, kaki kita jenis rapat barangkali, ada jenis macam-macam kan, ada kaki macam ni, ada kaki macam ni kan, orang-orang macam-macam kan. Kalau kita rasa dia sampai, sampailah, tak perlu. Tapi kalau kita rasa dia tak sampai, maka wajiblah kita menyentalnya, supaya kita menggosoknya supaya air sampai. Ya, jelas insya-Allah, ya. Baik. Disebutkan tentang Rasulullah berkumur-kumur dalam hadis Maimunah. Rasulullah berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, ya, membasuh wajah, ya, dan tangan, lengan, ya. Lalu Rasulullah, ya, menuangkan air di atas kepala dan dibasuhkan seluruh tubuhnya. Berapa kali? Berapa kali nak apa orang kata, nak curahkan air di atas kepala, dan berapa kali nak curahkan air, ya, di atas seluruh tubuh badan, ya. Kalau dalam hadis Aisyah, ya, disebutkan 3 kali kepala, dicurahkan air di atas kepala 3 kali. Tapi dalam badan tak disebutkan 3 kali. Seperti mana dalam hadis Maimunah juga tak disebut sebanyak 3 kali. Ya. Bahkan begitu juga dengan kaki. Ya. Bahkannya nak kata kaki, bahkan berkumur-kumur, apa tu? Masukkan air dalam hidung, basuh wajah dan juga lengan, tak juga disebutkan 3 kali. Maka zahirnya berapa kali? 1 kali. Ya. Dalam hadis Maimunah zahirnya adalah sekali. Ya. Cuma dalam hadis Aisyah tentang menuang air di atas kepala, ya, itu sabit 3 kali.
Jadi bagaimana dengan seluruh tubuh yang lain, termasuklah dengan anggota wudu? Berapa kali nak dibasuh ketika nak mandi junub? Jawapannya, dia kekal pada hukum asalnya, 1 kali. Ya. Boleh tak dikiaskan seperti mana kita sedia maklum dalam kita berwuduk, memang telah sabit daripada sunnah bahawa Rasulullah berwuduk ada kalanya sekali, ada 2 kali, ada sampai 3 kali. Minimum sekali, maksimumnya 3 kali. Jangan lebih 3 kali. Boleh tak dikiaskan pada mandi juga? Dengan kita kata, oh, dalam mandi begitu juga. Kalau kita nak basuh seluruh tubuh kita, ya, kalau anggota wuduk tu boleh lagi. Kita kata kiaskan. Memang kita tengah wuduk kan. Boleh kita kata kita kumur 3 kali, masukkan air dalam hidung 3 kali, wajah 3 kali, lengan 3 kali, kaki pun 3 kali. Tapi anggota badan yang lain 3 kali juga, ataupun bagaimana? Ya. Di sini ada 2 pendapat. Ada pendapat kata ya, dikiaskan pada wuduk, dan ada pendapat kata tak boleh kias pada wuduk. Kerana wuduk dengan mandi 2 ibadah yang berbeza. Dan dalam ibadah tak boleh kita nak kias. Ya, lebih-lebih lagi kalau ada nas yang jelas. Yang di mana dalam hadis Maimunah jelas tidak disebutkan 3 kali. Maka dia kekal pada hukum asalnya bahawa 1 kali. Ya. Jadi ini adalah pendapat yang rajih, ya, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah melihat bahawa dalam mandi wajib, ya, membasuh badan tu adalah 1 kali saja. Ya. Itu adalah sunnahnya, ya. Baik. Kita lihat hadis yang ke-35 tentang hadis daripada riwayat si anak daripada bapanya. Si anak iaitu Abdullah bin Umar, daripada bapanya iaitu Umar Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab, iaitu khalifah yang kedua. Umar bertanya kepada Rasulullah. Umar, khalifah yang kedua, sahabat yang kedua yang paling mulia, yang paling agung, ya, yang paling tinggi kedudukannya sesudah Abu Bakar As-Siddiq. Dia bertanya kepada Rasulullah tentang satu permasalahan. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang daripada kami diperbolehkan tidur dalam keadaan junub? Ya. Boleh tak kita tidur dalam keadaan junub? Ya. Apa jawab Rasulullah? Ya, boleh. Ya, jika dia sudah berwuduk. Kalau dah berwuduk, boleh tidur dalam keadaan junub. Maknanya tak wajib nak mandi wajib sebelum nak tidur, ya. Tapi sebelum tu kita nak katakan bahawa lihat bagaimana para sahabat sangat memberi keutamaan tentang permasalahan-permasalahan seperti ini, ya. Kita lihat bagaimana Khalifah Umar Ibn Al-Khattab, dia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah apa? Mandi wajib. Nak mengatakan bahawa jangan diambil mudahlah, ya, tentang urusan bersuci ni, ya. Kalau Umar Al-Khattab bertanya tentang soalan ni, ada dia nak rasa malu-malu? Takkan aku nak soalan ni, aku ni dah tua bangka macam ni, takkan aku nak tanya macam ni, kan? Aku ni tak layak tanya soalan-soalan ni. Aku layak tanya soalan-soalan negara je. Soalan-soalan politik bolehlah. Soalan-soalan harta negara, urusan rakyat, kita kata tidak sama sekali, ya. Para sahabat, ya, memberi keutamaan kepada semua, ya, perkara daripada sekecil-kecil sehinggalah ke sebesar-besar urusan agama tu, ya. Baik. Daripada hadis yang ke-35 ni dapat kita mengambil beberapa faedah. Yang pertamanya adalah dibolehkan untuk kita tidur dalam keadaan junub kalau kita sudah berwuduk, ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sebaiknya kalau orang tu junub, sebelum dia tidur dia mandi dulu, ya. Kerana keharusan yang diberikan untuk tidur dalam keadaan junub setelah berwuduk itu adalah satu rukhsah, ya, satu kelonggaran lah, ya. Maknanya nak kata, maksudnya apa? Yang afdalnya adalah kita mandi dulu sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur, kita mandi wajib dulu sebelum kita tidur. Itu yang afdal, ya. Faedah yang ketiga yang dapat kita ambil adalah tuntutan untuk kita kalau tak nak mandi, paling tidaknya kita berwuduk dulu, ya, sebelum kita tidur dalam keadaan junub, ya. Ini kerana apa?
tidur dalam keadaan junub, hukumnya adalah makruh, ya. Satu yang sewajarnya dielakkanlah, ya. Hukumnya makruh, ya. Menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah kata apa? Kalau dia dah mandi, dia baru dia boleh tidur, ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-36. Hadis daripada Salamah. Tadi Maimunah, ya. Jadi kita lihat banyak hadis-hadis daripada isteri-isteri Rasulullah. Ini kata signifikannya, ya, riwayat-riwayat isteri-isteri Rasulullah. Jadi di sini Salamah, salah seorang daripada isteri Rasulullah. Jadi kita dalam bab ini kita ada Aisyah, kita ada Maimunah, dan sekarang kita ada Salamah. Ya, ini semua, ya, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menceritakan tentang satu peristiwa di mana seorang wanita sahabat yang namanya Sulaim. Ni kadang-kadang keliru nama dekat-dekat. Ya. Tadi Salamah, ini Sulaim. Ya, dekat-dekat. Ya. Tapi ini semua kunyah lah. Bukan kunyah. Kunyah. Kunyah atau kunyah? Gelaran. Tak cukup dengan gelaran. Si ketol, si pendek, si botak tu gelaran juga. Panggilan enggak ni? Samaran maknanya dia tak nak bagi tahu orang tahu nama asal dia, tapi kita semua tahu siapa Sulaim. Semua orang tahu siapa Salamah. Apa kunyah? Abu Hurairah, anak dia banyaknya kucing, anak dia. dah ada betul lah tu. Gelaran yang dimulakan dengan Abu atau ya. Gelaran, ya, nama gelaran seseorang yang dimulakan dengan Abu atau itu kunyah, ya. Baik. Jadi Sulaim, ya, iaitu isteri kepada Abu Talhah dan ibu kepada Anas bin Malik. Ni Sulaim ni. Ya, mungkin kita tak kenal siapa Sulaim, tapi anaknya Anas bin Malik semua kita kenal, iaitu khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Sulaim ni lah yang menghadiahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Menghadiahkan dalam peristiwa Rasulullah apabila datang sampai ke Madinah, ya. Jadi Sulaim ni orang penduduk Madinah. Dia kata dalam satu riwayat dan kisahnya, dia kata, Rasulullah, aku melihat semua orang-orang Madinah ni bagi engkau macam-macam, ya, sebagai nak mengalu-alukanlah kedatangan Rasulullah ke Madinah. Tapi Sulaim kata, aku tak ada apa-apa nak bagi kecuali anak aku ni, ya. Maka aku menghadiahkan dia kepada engkau untuk dia menghadam kepada engkau untuk apa juga yang kau nak. Maka, ya, itu kelebihan yang diperolehi oleh Anas bin Malik untuk dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertuah di sini, Rasulullah ke Anas bin Malik? Kalau kita ada orang datang, tuahnya aku dapat orang, ya. Tapi di sini terbalik, jangan kita faham, ya. Bukan Rasulullah yang bertuah, Anas bin Malik, ya, yang bertuah, ya, untuk dapat berkhidmat kepada Rasulullah, ya, dalam urusan-urusan harian dia, ya, selama 10 tahun Rasulullah di Madinah, ya. Jadi Sulaim, ibu kepada Anas bin Malik, ia datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya Allah tidaklah malu, ya, daripada kebenaran, ya. Apakah seorang wanita itu diwajibkan mandi jika dia mimpi, ya? Maknanya pada malam tu dia bermimpi, ya, besok harinya dia wajib mandi tak? Ya, kalau lepas dia dah mimpi, ya. Tentulah yang dimaksudkan dengan mimpi ni adalah mimpi yang khusus lah, ya, bukan mimpi yang merepek-repek, ya, mimpi yang khusus yang insya-Allah semua sedia maklum, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika dia melihat air, ya. Jika dia melihat air, dia melihat basah lah, sama ada pada badannya ataupun pada kemaluannya ataupun pada pakaiannya ataupun pada tempat tidurnya, ya. Jika dia nampak kesan, ya, air itu, ya. Baik, daripada hadis ini dapat kita mengambil beberapa faedah, ya. Yang pertamanya adalah bagaimana orang kata adab para sahabat, ya, atau lebih tepat lagi bagaimana wanita-wanita sahabat mereka tu beradab
apabila bertanya kepada Rasulullah, ya, lebih-lebih lagi dalam benda-benda yang orang kata urusan peribadi lah, atau urusan private lah, ya, benda-benda yang orang kata, ya, yang memalukan lah, ya, tentang mimpi dan sebagainya, kan. Jadi adabnya adalah mereka memberi mukaddimah. Apa mukaddimahnya? Dia tak terus tanya, dia tak terus tanya direct, ya. Sebaliknya dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Itu mukaddimah dia, ya. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tak malu daripada kebenaran, ya. Itu maknanya apa? Itu mukaddimah tu. Orang yang cerdik fahamlah, ya. Orang yang tak faham, orang yang bebal sikit, mungkin dia akan kata, oh ya betul, dia tak faham maksud mukaddimah tu, ya. Tapi tentulah Rasulullah faham, ya, bahawa bila ditanya mukaddimah macam tu, maknanya dia akan bertanya tentang satu yang sulit lah, ya. Dan ternyata memang gitulah, ya, bahawa Sulaim sedang bertanya tentang, ya, urusan mandi junub, ya. Maka apa yang dapat kita fahami adalah tuntutan untuk kalau kita nak bertanya tentang sesuatu yang memalukan, urusan peribadi, ya, kita belajarlah daripada Sulaim supaya kita memberikan satu mukadimah. Dan tidak ada masalah untuk kita menggunakan mukadimah ni, ya. Sesungguhnya Allah tidak tahu daripada kebenaran, sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Itu mukadimah kita kalau benda-benda yang kita rasa malu. Tapi ada orang beramal dengan sunnah ni, sini jarang kita dengar. Yang tahu di direct lah, ya. Tapi ni orang kata, ya, kita sewajarnya ada sifat malu lah, ya. Baik. Juga faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ni adalah bahawa perempuan mimpi seperti mana laki mimpi, ya. Perempuan juga ada mimpi. Satu, perempuan juga ada inzal seperti mana lelaki inzal. Perempuan pun ada aimaninya seperti mana lelaki ada aimani. Sebab baru-baru ni saya dengar ada seorang tu komplain. Dia boleh komplain, dia terang-terang dia kata, ada orang kata perempuan pun ada aimani. Ini cakap merepek apa ni, dia kata. Yang maninya lelaki je, perempuan tak ada aimani, dia kata. Ini saya pernah dengar, saya tak tahu ada antum pernah dengar, ya. Ini baru-baru ni saya dengar. Ada orang tanya, ada entah mana saya dengar lah, terbaca, ya. Tapi jelas seorang ni bercakap di atas kejahilan, ya. Kerana yang sebenarnya adalah perempuan juga mimpi, perempuan juga inzal, perempuan juga ada air mani, ya. Kerana jika tidak, masakan anak yang dilahirkan ada kalanya nampak macam bapa, ada kalanya nampak macam ibu. Ada kalanya hitam legam macam si ayah, ada kalanya putih melepak macam si ibu. Ayahnya hitam. Ini macam mana ni anak ni? Anaknya putih macam ibunya. Ayahnya hitam. Mana datang putihnya tu kalau bukan daripada air mani, ya, si isteri, ya. Baik. Juga faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ni adalah sifat malu itu tidak sewajarnya tidak menghalang daripada kita menuntut ilmu, ya. Bahkan untuk sehingga kita bertanya tentang perkara-perkara yang, ya, agak memalukan, ya. Sifat malu tu tidak sepatutnya menjadi penghalang, ya. Bahkan kalau sehingga menghalang, itu dah jadi malu yang orang kata yang sudah melampau batas, ya. Malu pun ada melampau batas. Seperti mana tak malu pun, ya, memang ada yang melampau batas, ya. Baik. Dan juga seperti mana yang kita sebutkan, ya, tadi, bahawa kalau sekiranya soalan itu orang kata kita rasa soalan itu agak memalukan, atau soalan tu agak berat, atau soalan tu agak sulit, atau soalan tu agak peribadi, sunnahnya apa? Kita dahulukan dengan sedikit mukaddimah, ya. Apa tujuannya? Supaya jangan mengejutkan si pendengar atau hadirin yang ada. Apa tanya soalan tiba-tiba macam ni? Maka sunnahnya adalah diberikan mukaddimah.
supaya hadirin ataupun orang yang ditanya tu tidak terkejut. Satu. Dan juga tujuan diberikan mukadimah tu supaya tak nampaklah kita ni kasar sangat, macam kita ni tak ada adab, ya. Maka itu tuntutan untuk di soalan yang agak sulit atau peribadi didahulukan dengan sedikit mukadimah, ya. Seperti mana Sulaim lakukan dengan dia berkata sesungguhnya Allah tidak takut, tidak malu daripada kebenaran, ya. Baik, kita lihat hadis yang ke-37 tentang perbuatan Aisyah. Kita lihat sekali lagi Aisyah, ya, tentang satu peristiwa di mana dia menceritakan bahawa, ya, dia membasuh kesan mani, ya, pada pakaian Rasulullah. Lalu Rasulullah keluar untuk salat, ya, dengan pakaian itu, dan Aisyah mengatakan aku masih melihat kesan basahan itu pada pakaian Rasulullah itu, ya. Dan dalam lafaz Muslim, ya, Aisyah mengatakan aku mengerik, atau aku apa tadi kita kata, mengikis. Aku mengikis mani dari pakaian Rasulullah, ya, dan baginda memakainya untuk solat, ya. Baik, daripada hadis ni sebenarnya dapat kita mengambil beberapa faedah, ya, bahawa sekiranya air mani itu basah maka dibasuh, sekiranya sudah kering maka dikikis, ya, seperti mana yang dilakukan oleh Aisyah, ya. Dan di dalam permasalahan air mani, para ulama berselisih tentang hukum air mani itu, adakah dia suci ataupun najis, ya. Kerana apa yang pastinya dia keluar daripada kemaluan, ya. Dan kita seperti mana yang kita sedia maklum, apa juga yang keluar daripada kemaluan adalah najis, kan? Maka bagaimana pula dengan air mani? Ya, di sini ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, iaitu mazhab Hanafi dan Maliki, mereka melihat bahawa air mani itu adalah najis, ya. Dan mereka hujah mereka adalah hadis Aisyah di hadapan kita, bahawa Aisyah membasuh, ya, kesan air mani pada jubah Rasulullah. Kalau dia bukan najis, maka kan Aisyah akan membasuhnya, kan? Nampak? Kita lihat bagaimana mereka berhujah. Kalau tak najis, kenapa Aisyah sampai perlu membasuh, kan? Maka perbuatan Aisyah membasuh air mani itu pada jubah Rasulullah itu menunjukkan bahawa dia najis, menurut pendapat yang pertama, iaitu mazhab Hanafi dan juga Maliki. Pendapat yang kedua yang menjadi pendapat mazhab Syafi'i dan juga Hambali, mereka melihat bahawa air mani itu adalah suci, ya. Berbeza dengan air kencing, ya, mazi dan juga wadi, ya. Air kencing, air mazi dan juga wadi hukumnya adalah najis. Adapun air mani dia suci, ya. Dan mereka berhujah dengan hadis yang sama, ya. Hadis perbuatan Aisyah, ya, membasuh jubah Rasulullah dan apa tadi, mengikis, ya, kesan mani pada jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berhujah dengan perbuatan Aisyah mengikis kesan air mani tadi tu dengan mengatakan bahawa kalau dia najis tidak cukup dengan mengikis, ya. Kerana jelas perbuatan mengikis itu tidak akan menghilangkan seluruh kesan air mani itu. Maka perbuatan mereka mengikis, ya, menunjukkan bahawa dia tidak najis. Sebaliknya ia adalah suci, ya, tahir. Mereka juga, ini pendapat yang kedua, ya, mereka juga berhujah dengan mengatakan bahawa
mengenangkan bahawa air mani itu adalah asal ciptaan manusia. Kan? Manusia dijadikan daripada, dia bermula dengan air mani itu kan? Ya. Sama ada daripada suami ataupun isteri. Mereka mengatakan bahawa asal ini dalil ijtihad lah ni. Ya. Mereka berhujah dengan mengatakan bahawa asal ciptaan manusia adalah daripada mani. Masakan manusia dicipta daripada asal usul yang najis. Sebaliknya seperti mana yang kita sedia maklum, seperti mana dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita telah menciptakan manusia daripada sebaik-baik ciptaan. Ya. Sebaik-baik ciptaan, takkan dia bermula dengan benda yang najis. Ya. Mereka juga berhujah pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa air mani itu adalah suci. Mereka berhujah dengan mengatakan bahawa Rasulullah tidak ada pula nas yang mana baginda menyuruh supaya kita menghindari ataupun membersihkan diri daripada air mani. Seperti mana Rasulullah menyuruh supaya kita menghindari daripada air kencing. Air kencing kita dah belajar kan? Rasulullah menyuruh supaya menyuruh supaya kita berhati-hati. Ya, supaya kita memastikan jangan terkena jangan kata air kencing, jangan sampai terkena percikan tu. Bahkan dalam hadis disebutkan bahawa dua orang penghuni, ya, salah seorang daripada penghuni kubur tu diseksa kerana dia tidak menjaga daripada terkena percikan air kencing, sehingga dia diseksa dalam kubur kerana perbuatan dia tak jaga daripada terkena percikan air kencing tu. Ya. Bahkan dalam hadis, ya, Rasulullah kata, hendaklah kamu berlindung daripada air kencing kerana kebanyakan air azab kubur adalah daripadanya. Daripada apa? Daripada air kencing. Ini air kencing. Tak, dalam air mani tak ada pula. Rasulullah menyebut macam tu. Ya. Sedangkan ia adalah juga di antara benda-benda yang akan biasa terkena pada badan ataupun pakaian kita. Tapi tak disebut gitu, ya. Maka ini adalah di antara hujah-hujah yang mereka berikan, ya, yang menunjukkan bahawa air mani itu bukan najis. Dan kalau kita melihat antara pendapat yang pertama dan kedua, ya, pendapat yang mana yang lebih rajih? Ya, pendapat yang kedua lebih rajih. Ya. Bahkan mereka menjawab hujah pendapat yang pertama yang menggunakan dalil perbuatan Aisyah membasuh air mani pada jubah Rasulullah, dengan mereka mengatakan bahawa bukan semua benda yang dibasuh menunjukkan bahawa dia najis. Perhatikan, bukan semua. Mereka berhujah mengatakan, kalau dia tak najis, Aisyah takkan basuh. Kan? Pendapat yang pertama kata. Tapi pendapat yang kedua jawab balik. Dia kata, bukan semua yang dibasuh menunjukkan dia najis. Seperti mana kalau terkena kahak, ya, kita akan basuh? Tentu saja kita takkan biar je kan. Kahak tu pun tak apa, tak najis. Tak ada orang buat macam tu kan. Kita akan basuh. Tapi bila kita basuh, apakah dia menunjukkan bahawa dia najis? Jawapannya tidak. Ya. Baik. Jadi daripada hadis yang ke-37, hadis Aisyah, ya, dapat kita mengambil faedah bahawa air mani itu adalah najis, adalah suci. Afwan. Air mani itu adalah suci, ya. Dan tidak wajib untuk kita membasuhnya kalau dia terkena pada badan ataupun pakaian kita, ya. Walau bagaimanapun, ya, kita dituntut, disunatkanlah, ya, untuk menghilangkannya daripada pakaian ataupun badan kita. Kalau dia basah, kita basuh, dan kalau dia kering, cukup dengan kita apa tadi? Mengikisnya, ya. Baik, saya ingat cukuplah sekadar itu. Kalau ada sebarang pertanyaan. Balik kepada
ada yang ketiga kumpang. Ya. Sebelum Rasulullah dia mencuci kaki, dia berganjak. So mesti ada sebab-sebab berganjak Ustaz. Pada pandangan saya lah, pertamanya mungkin tempat yang dia dah pijak ni dah basah dengan air yang dia dah mandi, dia terpaksa berganjak tempat lain yang kering. Tapi masa dia mandi, air yang dia mandi takkan terpecik dalam dia punya tabungan air yang sedia ada. Mungkin air itu dah jadi air betul najis ke apa, sebab dia berganjak tu tak? Adakah sebab kena air ataupun air tu yang dia dah pijak tu dah basah ke macam mana? Pertama sekali Maimunah tu tak kata kenapa. Ini kita kena tengok dalil kan. Pertama kali kita kena jangan mandai-mandai. Oh, Rasulullah ganjak sebab kat tempat dia sedang berdiri tu ada najis. Pandai kau, mana kau tahu? Yang dengar pun, oh betul juga sebab ada tahi kat tempat Rasulullah berdiri tu. Siapa kata? Maimunah pun tak kata. Dia kata Rasulullah sekadar berganjak. Para ulama mereka istimbat. Istimbat maknanya mereka daripada pandangan dan pengamatan mereka mengatakan seperti mana Tuan Haji dia katakan. Tuan Haji ni dah faqih dah, masya-Allah, bahawa tempat Rasulullah mandi itu, Rasulullah berganjak mengenangkan bahawa tempat di mandi itu dah ada najis lah. Sebab tu Rasulullah berganjak. Kerana kalau tempat tu dah ada najis, yang terkena pada badan kita bila kita berdiri kat atas tu, kalau tempat tu dah najis, yang mana ada pada anggota badan yang terkena najis yang ada pada atas lantai tu? Kedua kaki lah. Maka kerana itulah Rasulullah berganjak dan menyudahkan mandi Rasulullah dengan membasuh kedua kaki yang telah terkena najis pada tempat dia berdiri tadi tu. Rasulullah berdiri tempat lain dan Rasulullah basuh kedua kakinya. Ini ijtihad lah. Ijtihad istinbat para ulama. Boleh jadi dan boleh jadi tak ada benda lain. Kena faham. Jangan nak kata ini confirm. Jangan nak kata wajib. Jangan wajib berganjak. Kalau tak ganjak tak sah mandi. Lagi parah. Jangan kata macam tu. Kerana ini ijtihad, ini istinbat. Boleh jadi benar, boleh jadi tak benar. Dan kita kena kembali kepada asal permasalahan. Tuan Haji tanya, saya tanya balik. Bila kita mandi atau bila kita wuduk, saki baki air daripada badan ataupun anggota wuduk kita, apa hukumnya? Suci? Lagi menyucikan? Suci? Tidak menyucikan? Najis? Ada yang kata mustakmal. Mustakmal pun tak menjawab juga. Suci ku tak suci. Dia kembali kepada tiga ni lah. Suci lagi menyucikan, suci tidak menyucikan, najis. Najis maknanya tak menyucikan lah. Apa hukum? Air yang sudah terkena saki baki daripada badan setelah mandi ataupun anggota wudu, apa hukumnya? Kenapa? Kalau pilihlah satu pun kenapa juga? Jangan risau. Kenapa suci lagi menyucikan? Tak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Tak juga. Air ni macam-macam, kan? Orang yang mandi macam-macam, kan? Kalau orang tu badan ni penuh dengan tahi, macam mana? Ada nak kata suci lagi menyucikan? Saya ingat semua lari. tak nak gunakan air dia, kan? Air dia penuh, badan dia penuh dengan najis. Dia pun mandi biasa kan, mandi wajib ke? Ataupun anggota wuduk dia penuh dengan najis, maka dia pun berwuduk. Jelas bahawa air itu dah bercampur dengan najis. Ada yang nak kata suci lagi menyucikan? Jadi nak ulang balik jawapan. Jadi mana satu? Suci lagi menyucikan, suci tidak menyucikan najis. Suci tidak menyucikan seperti apa?
Air kopi lah, bukan air mustakmal saja. Air mustakmal kena faham. Ini yang rajihnya lah. Tak apalah, kita masuk jawapan dia terus. Apa tu air mustakmal? Ini satu istilah juga, tapi sebenarnya istilah yang menimbulkan kekeliruan lah. Ya, air mustakmal adalah satu istilah yang telah menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat, kerana dia adalah satu istilah yang diwujudkan dalam mazhab, ya, sedangkan dalam syarak tidak ada istilah air mustakmal. Ya, apa tu air mustakmal? Sebelum kita nak tahu hukumnya, air mustakmal adalah sisa air yang telah digunakan dalam mandi ataupun wudu. Itu air mustakmal. Dalam masalah kita tengah berbincangan ni lah. Baik, apa hukum air mustakmal? Ini yang kita tanya tadi, ya, yang Tuan Haji tanya tadi. Apa hukum air mustakmal? Pendapat mazhab mengatakan bahawa dia suci tetapi tidak menyucikan. Ya, ini pendapat mazhab kata. Tapi yang rajihnya, tidak semestinya. Air mustakmal, dia hakikatnya, yang rajihnya, dia bergantung kepada air itu sendiri. Kita kembali kepada hukum asal air. Bila masa air itu akan dikategorikan sebagai suci lagi menyucikan, dan bila masa dia sudah dianggap sebagai suci tidak menyucikan, dan bila masa dia sudah dianggap sebagai air yang najis. Ini sebenarnya kita dah bincang dulu, tapi kita tak sampai dah terperinci macam ni. Air macam ni, ya, plup, jatuh setitik air kencing, atau plup, jatuh titisan air orang tengah berwuduk. Ini air minum ni, satu titisan air orang tengah wuduk terjatuh dalam sini, atau satu titisan air kencing jatuh dalam sini. Apa hukumnya? Ya, di sini persoalan dia. Ini asal permasalahan, ya. Baru kita boleh dapat menghukum hukum air mustakmal tu. Maka kita mengatakan bahawa kembali kepada hukum asal air itu. Kalau sekiranya, ini hukum asal air, kalau sekiranya air sisa mandi ataupun wuduk itu masih kekal pada keadaan asalnya, tidak berubah warna, bau ataupun rasanya, maka dia kekal suci lagi menyucikan. Ini air mustakmal ni, air yang sisa daripada mandi ataupun wuduk. Kalau dia kekal pada keadaan asalnya, maka dia dikategorikan sebagai suci lagi menyucikan. Maka tak timbul tempat dia mandi itu najis tak najis, tak. Kerana dia dah mandi, tak berarti bahawa kesan lantai itu dah najis, tak. Kerana air ni tidak berubah, maka lantai pun tidak menjadi najis. Ya. Kalau sekiranya air itu berubah bentuk, dan bukan dia berubah kerana benda yang bukan najis, ya, dia berubah bau, rasa ataupun warnanya, tapi bukan kerana benda yang najis. Badan manusia yang penuh dengan daki ke, dengan habuk ke, pasir ke, ini najis ke? Bukan najis. Tetapi kalau dia mengubahkan air itu, dia sekali mandi, air itu jadi hitam. Air hitam tu najis? Tidak. Kalau benda yang menghitamkannya adalah benda yang bukan najis, pasir, sekali dia mandi, keruh air itu. Okay? Dia terjun dalam swimming pool, keruh air itu. Tak mandi seminggu katakan, keruh air itu. Air ini najis? Tak. Air itu memang berubah, tapi dia berubah kerana bukan yang najis, maka dia sekadar menjadi suci tetapi tidak menyucikan. Seperti mana air kopi. Air kopi apa hukumnya? Najis, dah kopi hitam, coklat tu. Kopi najis tu, hitam. Pandailah awak najis. Yang awak minum najis macam mana? Air Coca-Cola ke, Pepsi Cola ke, apakah Cola-Cola ke, apa hukumnya? Apa hukum air tu? Air kan suci lagi menyucikan? Tak, dah hitam legam macam tu, macam mana jadi air suci lagi menyucikan? Najis? Kalau najis macam mana boleh minum pula? Maka dia adalah suci tetapi tidak menyucikan. Ya. Maka kalau air mustakmal tu, air orang dah mandi tu telah berubah, dan dia berubah kerana bukan satu yang najis, ya, dia berubah salah satu 3 ni elemen dia,
bau, rasa ataupun apa tadi, warna, maka kalau dia berubah bukan kerana najis, maka dia kekal suci tetapi tidak menyucikan. Adapun kalau air yang digunakan telah berubah, mana taknya dia sambil dia mandi, barangkali dia buang air kecil sekali, maka berubah air yang digunakan tu, ya. Maka kalau dia berubah, ya, maka dia akan jadi berubah kerana air kencing ataupun apa juga najis, ya, maka dia akan bertukar jadi air najis. Maka air mustakmal akan tidak lari daripada 3 hukum ni juga sebenarnya. Air mustakmal tu barangkali dia suci lagi menyucikan, dia kekal suci lagi menyucikan. Barangkali dia berubah menjadi suci tetapi tidak menyucikan, dan barangkali dia berubah menjadi najis. Ya, bergantung kepada keadaan dan pada air itu sendiri. Ya, air mustakmal itu sendiri. InsyaAllah. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahawa berganjak tempat itu dia kekal pada apa hukumnya? Selepas kita mandi, kita berganjak tempat, apa hukumnya? Sunat. Ya. Sebabnya kita tak dapat katakan secara pasti, tapi kebarangkalian yang kita katakan tadi, sebab tempat tu dah, ya, dah najis, ada kebarangkalian juga. Tapi kita kata tak semestinya, tapi ada kebarangkalian. Kalau kita dah berdiri kat situ, sambil itu kita buang air, memang confirm lah najis. Kalau tak buang air, najis? Tak najis. Jangan nak masuk bab was-was pula. Dalam agama tak ada bab was-was. Ya, kita disuruh supaya membuang was-was. Jangan. Berpegang pada asal. Asal lantai toilet kita, lantai tempat mandi kita najis? Tak. Ya. Selagi tak ada benda, tak ada kesan, tak ada apa, dia kekal pada hukum asalnya bahawa dia suci. Ya. Jadi permasalahan untuk berganjak daripada tempat kita mandi itu, untuk kita melengkapkan mandi kita dengan membasuh kaki, berganjak daripada tempat mandi itu hukumnya adalah sunat. Ya. Baik, ada soalan yang lain? Apa hukum kita share sesuatu berita, kita sebarkan sesuatu berita yang kita tak pasti lagi kebenaran kesahihan berita tu, tapi kita sebarkan tu dengan tujuan kita nak tahu kebenaran itu daripada orang lain. Dan kita share, mana kalau orang lain ada info, dia boleh kongsikan sekali. Kita ada berita, lepas tu kita kongsi dengan orang lain, tapi kita tak tahu benda tu benar atau tak benar. Ya, ini termasuk dalam qila wa qala lah. Ya. Bahkan dalam hadis, ya, barang siapa yang menceritakan semua apa yang dia dengar, ya, maka banyaklah dia berdusta. Ya. Maka itu kita katakan bahawa itu bukan sifat seorang yang beriman. Itu bukan sifat orang Islam. Ya. Kerana kita dalam apa juga berita yang sampai kepada kita, ya, bila kita sebarkan, apa maksud kita? Kalau dia nak tanya tentang kepastian, dia akan tanya betul-betul. Tapi ada pun kalau disebarkan begitu saja tanpa soalan, ya, itu disebarkan, dia bukan bertanya tentang kesahihannya. Kalau dia nak bertanya tentang kesahihannya, dia kena tanya dengan cara betul. Betul ke ada kemalangan berlaku di Kuala Lumpur misalnya? Jangan nak kata dia sampai berita, ada kemalangan di Kuala Lumpur, dia cerita kat orang ada kemalangan di Kuala Lumpur. Itu maknanya seolah-olah dia telah menerima berita tu. Ya. Kalau dia tak pasti, dia kena buat dengan cara yang tak pasti. Betul ke ada kemalangan berlaku di Kuala Lumpur? Itu soalan, dia bukan cerita. Ya. Jadi kalau dia cerita, dan saya melihat bahawa benda ni banyak berlaku dalam, ya, dalam apa tu, dalam media masa baru ni, Facebook, Twitter dan sebagainya, banyak umum bercerita, ya, bukan saja membuang masa, ya, menyibuk dalam urusan-urusan yang bukan berkaitan tentang dia, ya. Yang ini juga menjadi bukan sifat orang yang beriman, ya. Min husni islamil mar' tarkuhu ma la yani. Di antara kebaikan keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan dia. Ya. Tambah lagi adalah dia menceritakan cerita tu tanpa, ya, memastikan kesahihannya. Ini juga, ya, ini juga bukan sifat orang Islam, orang yang beriman. Ya. Jadi perlu disahihkan kebenaran apa juga cerita.
Jangan anggap benda tu remeh maka kita boleh cerita. Ya, jangan juga ini. Kerana tu saya melihat, sehingga ke hari ini, minta maaf lah pada para ikhwah semua, ya, saya melihat bahawa media masa baru ini, ya, iaitu Facebook, Twitter, bahkan YouTube juga, ya, ini adalah media-media baru fitnah, ya. Kerana apa yang pastinya dia adalah dibawa daripada orang barat. Dan kita kena sentiasa beriman dan percaya bahawa apa juga datang daripada barat, ya, kita kena ambil dengan secara berhati-hati, ya, dengan kita jangan menerimanya bulat-bulat. Dan saya melihat bahawa media-media masa baru ini memang tujuan dia adalah untuk menimbulkan fitnah. Kerana wakilnya, buktinya, realitinya apa yang dapat kita lihat memang itu, ya. Lagi-lagi masa dalam urusan-urusan yang bahaya, urusan-urusan yang membabitkan masalah negara barangkali, urusan yang membabitkan tentang maslahat masyarakat sejagat, maslahat umat Islam, dia dibincangkan begitu saja dengan orang kata free for all. Semua nak bercakap, ya. Info-info yang dibagi, oh masya-Allah, dia mengulas, masya-Allah. Yang mana satu permasalahan seperti ini kalau diberikan kepada para sahabat, mereka akan, ahli Badar akan bermesyuarat. Ini tak dimesyuaratkan sesama Abu bin Labinya, ya. Maka ini bukan sifat orang yang beriman. Maka pendeknya kita kata, apa juga berita yang sampai kepada kita, ya. Yang pertama sekali, kalau dia bukan berkaitan tentang kita, tak penting bagi kita, ya, yang bukan berkaitan tentang urusan kita atau agama kita, ya, maka sepatutnya ditolak, ya, jangan dilayan, jangan kita buang masa. Maka benarlah bahawa Rasul dalam Al-Quran mengatakan wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sungguhnya masa manusia itu dalam kerugian. Memang lebih lagi di akhir zaman ni, membuang masa dengan begitu dahsyat sekali, ya. Maka kita kata dalam apa juga berita yang sampai kepada kita, ya, kalau ada kepentingannya, ya, sebelum kita nak bagi tahu kepada orang lain, pastikan dulu kesahihannya, ya. Kalau tak sahih, kalau kita tak dapat pastikan, tak boleh kita nak cerita kepada orang lain, ya. Kalau tidak, kita akan termasuk di kalangan pendusta yang menyebarkan berita-berita yang belum pasti hujung pangkalnya. Kita akan termasuk di kalangan pendustanya kerana kita tukang sebarnya, ya. Seperti mana dalam hadis, ya, kalau hadis ni dhaif, ya, lalu orang tu menyebarkan sebuah hadis, ya, ini pun banyak kita dengar, orang sebarkan hadis tanpa dia memastikan kesahihannya. Rasulullah kata apa, ya, barang siapa yang menyebarkan hadis, ya, yang dia tak pasti tentang kesahihannya, maka dia adalah termasuk di antara pendustanya. Dan pendusta ke atas Rasulullah, ya, hukumnya sangat berat sekali, ya. Rasulullah kata hendaklah dia bersiap sedia untuk tempatnya di dalam api neraka. Ini kalau dalam bab hadis lah, ya, secara khasnya, ya. Benda tu palsu, jadi bukan wajib kita nak mempertahankan, kita nak beritahu yang kesahihan dia berita tu kan, ini berita palsu, kita kan wajib kita beritahu. Dan keduanya, yang orang yang pertama sebar ni dan share dia jadi macam sistem piramid lah kan, tambah, kata dia kena tanggung semua dosa-dosa. Ya, kalau dia yang share, dia akan tanggung. Ini kena ambil. Ini yang saya ingat, benda-benda ni memang benda fitnah. Dia akan tanggung apabila dia menyebarkan sesuatu yang palsu, disebarkan kepada orang lain, ya, maka dia akan menanggung dosa orang yang turut menyebarkannya dan orang yang mempercayainya, apatah lagi yang bertindak di atasnya, dia akan menanggung akibatnya, ya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang yang beramal dengannya sehinggalah ke hari kiamat. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menunjukkan kepada satu jalan yang buruk, ya, dan ini dia membawa satu berita yang dusta, maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya, ya, sehinggalah ke hari kiamat. Itu kalau beritanya tak berhentilah, ya. Kalau dia berhentilah, dia nasib baiklah. Lalu mudah, kita jari dia klik share. Ya. Jadi ini nak katakan betapa mudahnya
dapat dosa lah, ya. Jadi kena berhati-hati. Saya nasihatkan secara terus terang lah, minta maaf lah, ya, supaya jangan dibuang masa dengan Facebook, ya. Saya melihat bahawa dia adalah satu alat, ya, media massa yang sangat membuang masa. Maka saya melihat bahawa sebagai seorang penuntut ilmu, apatah lagi orang yang telah mengenali manhaj salaf, saya menasihatkan diri saya dan juga para ikhwah semua supaya jangan membuang masa dengan media-media massa baru ini seperti Facebook, Twitter dan sebagainya, ya, ataupun menonton YouTube, ya, dan sebagainya, ya. Adapun dalam urusan saya tak nafikan bahawa dalam masa yang sama boleh digunakan untuk perkara-perkara kebaikan, maka kita katakan gunakan untuk itu saja. Kalau siapa yang nak gunakan media-media masa baru ni untuk urusan kebaikan, untuk urusan dakwah, untuk urusan ilmu, kita katakan silakan. Tetapi sekadar itu saja. Tapi itulah dia. Ini adalah media masa fitnah. Dia bila dah guna sikit, maka adalah tangan-tangan syaitan yang akan menarik dia, maka akhirnya dia pun lalai dan leka, maka dia pun jatuh ke dalam lembah yang tidak ada hujung dasar dia. Maka kena berhati-hati. Ha? Belum ambil cubit sikit sekarang dah masak. Yalah. Itu masalah. Jadi kena hati-hatilah. Saya melihat, maka sebaiknya saya melihat bahawa kalau dia dapat dia tolak terus, ya, kerana nak menjaga daripada syubhat dan juga fitnah, saya melihat ini aja jalan yang terbaik, ya. Jangan sibukkan masa dengan Facebook, dengan Twitter dan sebagainya. Minta maaf lah, ya. Saya melihat bahawa ramai yang, ya, mungkin suka, tapi sekadar nasihat. Barakallahu fiik. Ya, ada soalan? Ya. Ada tak perkara yang membatalkan mandi junub? Perkara membatalkan mandi wujud. Ada tak? Ialah macam kalau wuduk ada yang membatalkan wuduk macam ni kan. Kalau macam mandi wajib, mandi wuduk ada tak yang membatalkannya? Nantikan jawapannya di kuliah akan datang, insya-Allah. Kalau ada jawapan. Kalau tak ada jawapan, kita kata wallahu a'lam. Insya-Allah, boleh, ya. Kalau seorang dia mandi tapi dia terlupa niat, Ini di antara perbincangan di kalangan para ulama lah, ya, tentang mandi junub, ya. Apakah perlu niat ataupun tidak, ya. Dan hakikatnya bukan saja mandi junub, mandi wajib, tapi termasuk juga wudu, ya, perlu niat ataupun tidak. Kan kadang-kadang kita bila berwudu kan kita kadang automatik kan, ya, sebab benda dah rutin kan, kadang terus je, ya. Jadi bagaimana, perlu niat ataupun tidak? Hakikatnya di sini para ulama mereka dalam masalah mandi junub secara khasnya lah, ya, berbeza dengan wudu, ya. Kalau kita lihat wudu, dia lebih kepada ibadah, ya, ibadah mahdah, yang total ibadah, wudu lah. Sebab dia adalah membasuh anggota yang tertentu saja, ya, untuk tujuan yang tertentu, ya. Adapun mandi junub, dia lebih kepada adah. Apa dia? Adah kita mandi, ya. Orang kafir pun mandi, haiwan pun mandi, kan? Jadi lebih kepada adah. Maka di sini timbul orang kata konflik antara adakah mandi junub ni adah ataupun ibadah. Adakah dia urusan rutin harian seperti makan minum kita? Makan minum kena ada niat. Sahaja aku makan kerana Allah, tak ada, kan? Kerana dia adalah urusan dunia. Maka begitu juga dengan mandi. Tapi mandi wajib ni, di urusan dunia ke urusan ibadah? Kerana apa yang pasti, kalau di urusan dunia tak perlu niat. Adapun kalau di urusan ibadah, dia perlu niat. Kerana innamal a'malu binniyat. Kalau orang tu niat tu mandi wajib, maka baru dia akan terangkat mandi wajib tu, ya, baru akan terangkat hadas itu. Kerana tanpa niat dia tidak akan mengangkatnya, kan? Maka di sini ada konflik. Maka akhirnya jawapannya para ulama berselisih pendapat. Boleh berhenti kat situ ke? Fil mas'alati qaulan. Dalam masalahnya ada dua pendapat. Tapi ikhwah boleh tengoklah di sini dia ada, bila kita kata ada orang kata apa? Apa tu, dia khilaf dia, perselisihan tu sangat kuat, ya. Antara nak mengkategorikan mandi wajib tu antara dia adah ataupun ibadah, dia sangat kuat. Walau bagaimanapun kita mengatakan bahawa tentulah jalan selamatnya apa? Adalah dengan kita niat, ya.
pastikan supaya kita niat, ya, untuk kita bila nak mandi wajib tu kita niatkan, ya. Itu jalan selamat, supaya orang kata hada khuruj 'anil khilaf, untuk kita keluar daripada perselisihan para ulama. Kerana tak ada satu pun para ulama kata kalau kita mandi wajib dengan niat, oh batal, tak sah mandi kau. Aku dah niat batal. Tak ada siapa kata macam tu. Bahkan itu melengkapkan lagi mandi kita, kan? Kalau orang tu niat, maka itu adalah jalan keluar daripada perselisihan para ulama. Cuma ada keadaan di mana kalau sekiranya orang tu mandi junub tanpa niat, dilupa. Kalau sengaja lain cerita, dilupa. Lepas tu dia solat, sah tak solat tu? Di sini perlunya kita melihat perselisihan tadi tu. Kita meraihkan perselisihan para ulama tu. Maka dengan kita mengatakan bahawa mengenangkan dia pun terlupa, tak sengaja, maka kita katakan, dan mengenangkan para ulama pun berselisih, maka kita menyimpulkan bahawa solatnya sah seperti mana mandinya pun sah. Boleh faham? Ada perincian sikit lah, ya? Boleh insyaAllah kita jawab, ya? Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Okey, saya ingat cukup sekadar itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.